Hai, Assalamualaikum semua. Siapa ni? Siapa nama akak? Akak Nina. Pastikan adik-adik semua ingat nama akak, okey? Jangan lupa tau. Sebab lepas ni, setiap kali dalam kelas, adik-adik akan tengok muka akak je. Jadi kenalah ingat nama akak. Ulang semula. Siapa nama akak? Pandai. Okey. Sekarang ni adik-adik dah bersedia ke nak dengar cerita kita yang pertama? Siapa tak sabar nak dengar? Okey. Sebab semua tak sabar nak dengar, jadi Kak Nina akan mulakan sekarang. Boleh? Okey, jom. Okey. Okey. Cerita kita hari ni. Siapa tu? Akak Nina. Okay, jadi cerita kita hari ini berkisahkan tentang si tupai yang sombong. Tahu tak apa tu sombong? Sombong tu ialah bila seseorang tu dia rasa dia yang paling hebat. Dia rasa dia je yang pandai. Orang lain tak pandai, tak hebat macam dia. Itulah orang yang sombong. Jadi dalam cerita ini, si tupai si tupai ni dia ni sombong. Tengok muka dia tu. Sombongnya kan. Cuba adik-adik buat sikit muka sombong macam mana? Sombong tak muka akak? Okey. Jadi dalam cerita ni ada 3 binatang. Tengok tu. Ada si kancil. Ini si kancil. Ada dan kawan si kancil ialah kura-kura. Kura-kura yang jalan pelan sangat tu. Itu kura-kura. Jadi jom kita tengok kenapa tupai ni dikatakan sombong. Jom. Kita mula. Okey. Di hutan, si tupai adalah binatang yang sangat terkenal kerana kesombongannya. Dia sombong. Tupai selalu menunjukkan kelajuannya semasa melompat. Dia lompat-lompat atas pokok. Laju-laju dia lompat. Setiap kali si tupai bertemu dengan binatang lain, tupai selalu mengejut mereka. Sebab binatang lain cuma berjalan sahaja, tak melompat macam dia. Jadi dia ejek. Dia kata, "Hei kamu semua, aku sangat kesian melihat kamu semua berjalan dalam cuaca panas seperti ini." Dia kata je dia kesian. Sebenarnya dia tak kesian pun. Dia sombong sebab dia je yang boleh melompat laju-laju. Yang lain cuma boleh berjalan. Pada suatu hari, si kura-kura dan si kancil sedang asyik bermain bola. Diorang main tangkap-tangkap bola. Si kancil baling bola kepada kura-kura. Si kura-kura baling bola kepada si kancil. Baling. Si kancil sangat bersemangat sehingga bola yang dibalingkan tersangkut pada dahan pokok bersebelahan mereka. Bola tu dah tersangkut atas pokok dah tinggi dah. Mereka bingung memikirkan bagaimana mereka mahu mengambil bola tersebut. Jadi perkataan baru yang kita belajar hari ni ialah bingung. Bingung. Apa itu bingung? Bingung ini bila kita
tak boleh fikir, kita tak tahu macam mana cara untuk buat sesuatu. Untuk selesaikan sesuatu. Macam si kancil dengan si kura-kura ni, dia bingung. Dia tak tahu macam mana cara nak ambil bola dekat atas tu sebab tinggi sangat kan. Itulah bingung. Okay. Kemudian, tiba-tiba si tupai keluar dari sebalik pokok dan melompat dengan sangat gembira di antara satu pokok ke pokok yang lain. Dia lompat-lompat. Lalu, ia mengambil bola yang tersangkut pada daun di pokok tersebut. Tengok tu, dia dapat bola tu. Dia ambil bola yang tersangkut tadi. Kemudian, dia ketawakan si kancil dan si kura-kura. Dia ketawa dengan nada yang sangat sombong. Macam mana kita nak ketawa dengan nada yang sombong ni? Hahaha, kesiannya kamu berdua, kata si tupai. Macam tu lah ketawa yang sombong. Cuba buat. Hahaha. Okey. Kemudian, kura-kura berkata, wahai tupai, tolong berikan bola itu kepada kami semula. Dia minta si tupai tu pulangkan semula bola tu. Tapi si tupai ni jahat. Dia pergi ketawakan lagi si kancil dan si kura-kura. Haha, tidak. Kamu berdua jangan menjadi binatang yang hanya boleh berjalan sahaja. Belajarlah untuk naik ke atas pokok dan melompat ke sana sini seperti aku. Belagaknya dia. Dia tahu yang si kancil dan si kura-kura takkan boleh melompat macam dia. Tapi dia suruh kancil dan kura-kura belajar juga melompat macam dia. Padahal mana boleh. Lepas tu, si kancil dan si kura-kura hanya melihat si tupai yang sedang melompat ke sana ke sini. Si tupai membaling bola tersebut ke arah pokok yang berada di depannya sehingga bola tersebut memantul kembali ke arahnya. Memantul. Ini perkataan baru kedua yang adik-adik belajar iaitu memantul. Memantul ni bila kita baling sesuatu, contoh adik baling bola tu dekat dinding, adik baling dekat dinding, bola tu datang balik semula ke adik. Bila dia datang balik, itulah yang kita panggil memantul. Okay. Berulang-ulang kali ia melakukan perkara yang sama. Jadi dia main macam tu je lah. Dia baling-baling bola tu. Bola tu pun pantul. Kemudian si kura-kura berkata, si kancil berkata kepada si kura-kura, sudahlah kura-kura, lebih baik kita berdua pulang sahaja. Biarkan tupai bermain dan berseronok dengan bola itu. Si kura-kura pun jawab, baiklah si kancil. Kemudian sebelum si kancil dan si kura-kura pulang ke rumah, si kancil dia nak bercakap sesuatu kepada si tupai. Tapi masa tu si tupai kan ada dekat atas pokok. Tengok. Ni. Si tupai ni duduk tinggi kan atas pokok. Jadi bila si kancil nak bercakap dengan si tupai, dia kena menjerit. Dia kena cakap dengan suara yang kuat. Jadi dia pun cakap, baiklah si tupai, nampaknya kamu sangat suka dengan bola kami. Sekarang bola itu milik kamu. Kami akan pulang. Kami sudah penat bermain sepanjang hari. Jadi si kancil pun bagilah bola tu kepada tupai. Dia orang nak balik. Si tupai terkejut mendengar suara kuat si kancil. Lalu dia tergelincir daripada batang pokok dan terjatuh ke dalam lopak lumpur. Dia jatuh.
Lopak lumpur. Tahu tak apa tu lopak lumpur? Alamak, suara akak nak hilang pula. Okay, lopak lumpur. Ni yang ni gambar lompak lumpur ni. Lompak lumpur ni kalau adik-adik keluar, kalau lepas hujan kan, adik-adik keluar, adik-adik tengok dekat tanah, nanti ada atas tanah tu ada air yang bertakung. Air tu campur, air tanah tu bercampur-campur dengan air, itulah lumpur, lopak lumpur. Jadi tupai tu dia jatuh atas lumpur tu. Bola yang dipegang si tupai diambil oleh si kura-kura dan si kancil. Jadi bola tadi tu jatuh sekali dengan si tupai. Jadi kancil dan kura-kura ambil bola tu, dia dapat semula. Pada masa yang sama, si kura-kura dan si kancil ketawa melihat tubuh si tupai dipenuhi lumpur. Badan dia dah kotor dah kena lumpur. Dia kena gelak, si kancil dan si kancil dan si kura-kura ketawakan dia. Lepas tu si kancil berkata, "Kesiannya kamu tupai, kami ketawa kerana melihat keadaan kamu. Kamu terlalu sombong kerana boleh melompat laju. Namun sekarang kamu jatuh juga." Padan muka dia. Itulah akibatnya untuk orang yang selalu sombong. Mendengar ejekan dari si kancil dan si kura-kura, si tupai merasa sangat kesal. Si tupai pun berjanji tidak akan sombong lagi. Akhirnya, si tupai kembali pulang ke rumah dengan menahan rasa malunya. Dia malu dah. Sebab binatang lain semua dah gelak, dah ketawakan dia dah. Dia tidak lagi sombong. Dia malu untuk keluar dari rumahnya. Si tupai sedar kesombongan dia telah membuatkan dia tidak disukai binatang-binatang lain. Sebab dia sombong sangat, binatang lain tak sukalah, kan? Jadi dia dah tak sombong, dia duduk je dalam rumah sebab dia malu. Itulah pengakhiran cerita ini. Habis. Tapi sebelum tu, sorry suara akak. Tapi sebelum tu, kita kena tengok pengajaran. Apa pengajaran dalam cerita ni? Teng-teng. Okay. Pengajaran yang pertama, jangan suka menyombong diri kerana perbuatan sombong akan membawa padah pada diri sendiri. Okay, macam si tupai ni, sebab dia sombong kan, dia sombong sangat. Jadi bila dia berada dalam kesusahan, bila dia terjatuh, binatang lain tak nak tolong dia. Tapi binatang lain ketawakan dia. Sebab dia sombong. Jadi kita janganlah sombong. Kalau kita sombong, nanti bila kita berada dalam kesusahan, kawan-kawan kita tak nak tolong kita sebab mereka tak suka kita. Jadi kita kena sentiasa buat baik tau. Supaya orang lain akan tolong kita bila kita berada dalam kesusahan. Okay, pengajaran yang kedua. Sepandai-pandai si tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Ini ialah peribahasa. Maksud peribahasa ini, sepandai-pandai seseorang melakukan sesuatu atau melakukan kejahatan, sesekali pasti akan tersilap juga. Macam dalam cerita ni, si tupai ni, dia jahat kan? Dia tak nak pulangkan bola tu pada si kancil dan si kura-kura. Dia lompat-lompat atas pokok, dia main dengan bola tu. Dia buat jahat. Tapi tiba-tiba dia terkejut dengan suara sang kancil dan dia pun
terjatuh. So tengah lompat-lompat tu dia pun boleh tersilap juga. Kan dah malu. Jadi kita jangan sombong, sebab kalau kita sombong, bila kita buat silap, kita juga yang akan malu kan. Jadi itulah pengajaran cerita si tupai yang sombong. Habis. Terima kasih. Jadi macam mana? Seronok ke? Seronok tak dengar Kak Nina bercerita? Kalau seronok, kata seronok Kak Nina. Okey. Nak dengar Kak Nina bercerita lagi tak? Okey. Nanti kita jumpa pada kelas akan datang. Kak Nina akan ceritakan cerita yang lagi menarik. Tunggu, okey? Okay. Terima kasih semua sebab mendengar. Kita jumpa pada kelas akan datang. Bye. Assalamualaikum.